Pendek-pendek cerita, iaitulah satu golongan yang tidak mahu ikut pandangan imam-imam mujtahid, tapi nak ikut pandangan dia sahaja. Jadi orang yang tak nak ikut orang lain, dia nak orang lain ikut dia. Gitulah lebih-lebih kurang. Sebab nak kenal dia akan ni, mereka akan seronok atau suka selalu duduk berbalah, berbahas atau mementingkan perkara-perkara khilafiyah. Masalah baca Quran di kubur, masalah janggut orang pun habis, cara habis. Masalah qasidah, qasidah ni bukan sunnah, tapi dia tidak haram. Nabi sampai daripada hijrah di Madinah, Nabi berhenti dulu, orang berhentikan kenderaan Nabi, 2 orang budak berqasidah. Nabi berhenti, Nabi dengar. Habis lagu, baru Nabi berjalan, meneruskan perjalanan untuk pergi rasmi masjid. Jadi ulama' tengok hadis ni, hukumnya 2 keluar. Yang pertama, qasidah ini hukumnya bukan sunnah, sebab Nabi tak menyanyi, tapi hukumnya harus pula kerana Nabi dengar. Boleh ke kita bid'ah dalalah ni Wahbi ni? Qasidah bid'ah dalalah, kunut subuh pun bid'ah dalalah. Dia tak mau terima benda khilafiyah. Dan mereka ini nak mencegah perkara mungkar, tapi mereka tak faham benda takrif mungkar. Mungkar ni haruma bi ijma'in, perkara yang haram dengan ijma' ulama. Minum arak, berjudi, nampak? Mendedahkan aurat di khalayak ramai, tu benda mungkar. Hak tu kita nak cegah. Hak tu hak Nabi kata, man ra'a minkum munkara, siapa yang lihat di kalangan kamu satu kemungkaran. Perkara khilaf bukan benda mungkar. Orang yang kata perkara khilaf ni benda mungkar, tu orang bodoh, orang jahil. Ni ulama' kata, ulama' Mesir, ulama' Syria, ulama' di Fatani dan sebagainya, jelas sebut. Orang yang kata perkara khilaf ini benda mungkar, orang jahil. Orang jahil tak boleh ikut, walaupun taraf Maulana ke apa, tak boleh ikut, sebab dia jahil sangat. Benda mungkar yang memang sepakat tak ada khilaf, haram. Macam minum arak, benda ni kita engkar. Benda ni kita kena bertegang leher, kita kena berjihad biar benda ni tak ada. Ni nak bertegang leher, benda khilaf. Dalam mazhab Syafi'i kata sunat baca kunut subuh, mazhab Hambali kata tak sunat. Dia pergi ikut mazhab Hambali, dia kata kuat. Lepas tu nak marah orang baca mazhab Syafi'i baca kunut. Ni ekstrim, jadi tak boleh ikut Wahabi ni. Saya ramai kawan-kawan Wahabi, bukan ramai lah ribu-ribu, dak 5-6 orang yang kita tengok. Tapi kita kenal lah, tak mengaji mana. Mengaji 3-4 tahun, lepas tu pakat-pakat beli kitab tengok sendiri, lepas tu fatwa. Oh tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Sedangkan Tok Kenali dia cerita dalam manakib dia, saya baca zaman Tok Kenali, dia kata zaman aku mengaji dengan Syekh Ahmad Fatani dulu di Mekah, masa tu orang yang mengaji 25 tahun tak laki, dia panggil budak baru. Zaman Tok Kenali 25 tahun tak laki, budak-budak baru. Faham? Kita 4 tahun baru mendekati ilmu agama, berasa macam setaraf Imam Hanafi. Nampak tak? Ni berat ni. Soal lah, bagi betul sikit fahaman Wahabi. Kena agak bawah tu. Wahabi kata Allah duduk di mana? Oh, terror. Ruh duduk di mana? Oh, tak tahu. Ruh tak tahu duduk di mana. Allah dia tahu duduk di mana. Tentu untuk guru saya nak cukup lah. Orang cerdik dia boleh faham. Macam mana makhluk dia boleh tak tahu, Allah dia boleh tahu. Oh, ma'rifatullah, hebat. Kalau Wahabi lagi dia pandai punggung lah. Dia dapat Allah yang kata dia duduk atas arash. Oh, tak. Dia tak habis tengok yang Quran. Kalau nak kata Allah duduk atas arash, saya nak sebut akumanya. Dia punya dalil Ar-Rahman ala arsy istawa. Saya sebut ada yang kita dah umum faham pun. Ahli syurga nanti duduk dalam syurga, okey tak? Ahli syurga, antara nikmat syurga ni nampak Allah Ta'ala, nanti tak? Memang kita belajar, takkan tak pernah belajar langsung bab akidah ni. Kalau Allah duduk atas arash tu, ahli syurga duduk dalam syurga, nanti Allah kat mana?
Ada orang hujah Allah di Arasy pasal apa? Isra Mi'raj. Rasulullah duduk di langit. Sambung. Allah duduk di langit. Okey, tak apa. Pakai ya dulu. Untuk ahli syurga duduk dalam syurga, Allah kat mana? Tadi dia yang ajak. Rasulullah di langit, Allah di langit itu ahli syurga duduk dalam syurga. Allah kat mana? Masa Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Ta'ala, Nabi Musa kat mana? Ke Bukit Tur Sina. Jadi Allah kat Bukit Tur Sina lah masa tu. Boleh faham? Saya sebut contoh itu ya. Jadi pahaman Ar-Rahman ala Arsy Istawa hanya dengan satu ayat itu untuk kata Allah duduk di Arasy, yang ni bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kan? Terkeluar langsung. Kalau nak sebut tu saya sebut dah 3 dah ni. Apa dia? Nabi Musa kat Bukit Tur Sina, ahli syurga dalam syurga, campur antara Arasy 3. Dalam Quran sebutnya dah innallaha ma'ana. Tu Pak Allah bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. 5. Dia ada bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Semua ayat Quran. Lagi apa? Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berada, di situ Allah Taala. Tu ayat Quran lagi. 6. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. 7. Dekat. Arasy jauh. Quran sebut lagi. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Allah ni dia ilah di langit dan di bumi pun di langit. Jadi di mana? Di mana? Di langit dan di bumi. 8. Banyak. Innallaha ma'as sabirin. Dah pula bersama dengan orang sabar. 9. Dia apa? Nabi Musa dia tak kata innallaha ma'ana, dia kata inna ma'iya rabbi sayahdin, bersama dengan aku. Jadi Allah bersama dengan Nabi Musa. 10. Pilih ya, Allah duduk di mana? Mana satu? Subhanallah, semua tu mustahil dinisbah kepada Allah Ta'ala. Memang semua ayat Quran, yang inilah istilah ulama sebut, bila ada ciri makhluk kat situ, subhanallah, mustahil Allah bersifat dengan sifat makhluk. Ayat macam tu yang ulama istilah, semua ayat macam tu nama dia ayat mutasyabihat. Pasal apa tu? Pasal kita diajar sifat makhluk, Allah bukan makhluk, makhluk bukan Allah. Mesti. Ini nak faham ni. Yang ni pun kita belajar asas sangat lah. Tadi saya sebut bab hajat tu satu hal. Yang ni bab yang awal-awal, yang kalau tak faham bab ni, tu yang jadi macam-macam fahaman tu. Khas saya sebut tadi atas nama Wahabi. Dia memang mati-mati duk pegang Allah. Satu kali kelik daripada perai Nabi Muhammad bagi harta. Tiba-tiba bangun seorang lelaki berjanggut, pakai gini, kepala botak, setai janggut ke popok dia. Dia kata, Muhammad, dil ya Muhammad. Beradik sikit Muhammad. Oh, tegur Nabi Muhammad. Popok dia ni zaman Nabi Muhammad buat kacau dah. Hak popok kita, ulama popok kita. Imam Syafi'i. Nabi Muhammad pun ambo tegur lagi. Boleh dia kata Nabi Muhammad, dil ya Muhammad. Adik sikit tu bagi Sayyidina Umar kata dah. Allah budak ni gamuk tegur Nabi Muhammad adik. Kafir, kalau kita kata kafir, tegur Nabi Muhammad tak ada. Mu mikir lagu tu. Tekok lagu tu, kafir mu. Sayyidina Umar nak pacung lalu. Nabi Muhammad kata, sabar. Nabi Muhammad kata, wahai lelaki, kalau aku tak ada, aku ni tak ada, siapa dia lagi lebih hadir daripada aku? Aku ni wakil Tuhan. Aku tak ada. Faham rasa mu lebih hadir daripada aku? Maka kawin tu paling belakang jalan piak-piak. Tak minta maaf dengan Nabi Muhammad. Tengok. Perangai ni ada ni. Ada. Tegur Nabi Muhammad dia boleh tegur. Pok kita lagi-lagi lah.
Macam-macamnya tegur ada cerita ni. Ni khawarij dipanggil. Khawarij ummah. Perangai supaya tolong. Pakaian lebih kurang supaya tolong. Pakai. Cara kecek. Katanya Nabi popok dia ni. Ni dahi hitam. Popok khawarij ni. Baca Quran. Sedap belakang. Baca Quran. Banyak semaya banyak. Dia perlekeh ke semaya dia dengan semaya sahabat. Oh, sahabat maya sikit. Ambo tengok semaya banyak. Sahabat baca Quran sikit. Ambo baca Quran banyak. Dahi hitam katanya dalam Bidayatul wan Nihayah Imam Ibnu Katsir kata, pok-pok khawarij ni Allah ibadat dia. Tengok pok dia. Sek pondok baca Quran tak sedap skeping. Tengok pok ambo baca. Ngoh, lagu gini, lagu gotu, lagu goni ni. Budak kecil dia lagi. Ngoh. Tauhid tak betul tak apa. Tu pok-pok dia. Lah ni dia tak sebut nama khawarij. Dia tak sebut nama khawarij. Dia sebut nama Wahabi lah ni. Hak tolong ya bagainya. Cerita tolong ya. Perangai supaya tolong. Perangai supaya tolong. Ibadat. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan tu. Janggut. Hak tu disebut Ibnu Katsir sebut. Oh sedap kata kat hamba. Dak Ibnu Katsir sebut dalam kitab dia. Jangan kata kepada Ibnu Katsir dah. Dahi dia seperti lutut-lutut unta. Hitai dahi ni semaya. Pok kita ni cimiyuk. Mana ada? Popok kita tak ada dia hitam. Popok dia ya dah hitam. Sahabat dulu beci ni dah hitam. Sebab apa? Sebab Nabi kata benda tak molek orang dah hitam. Maka Ibnu Umar tak suka dah hitam. Membenci sahabat. Apa? Sebab Nabi kata tak molek kepada orang yang ada dah hitam. Tapi kalau orang jenis nak kata guano jenis dahi dia jenis nak kata jenis cepat keset kata. Tapi ada orang jenis ni. Nok ni. Ambil puyuk. Tak puyuk. Oh, jadi nampak hitam. No, ada jujur ini lagu tu. Nak jenis lagu tu. Baca Quran sungguh. Akhir sekali pelekeh. Dia mau baca Quran setara mana. Popok dia minat sangat Quran. Tekan bab Quran. Buat madrasah Quran. Buat gapo. Pelajaran tauhid dia. Semua Wahabi berlaku. Kakak popok dia berlaku. Nabi ayat cerita benda tu dah zaman Nabi berlaku dah. Nabi kata akan ada golongan orang yang baru belajar. Baru belajar apa dia? Semua ngaji tak lama berlaku. 4 tahun, 5 tahun. Kelik tu gak dia akan membodohkan orang-orang tua dulu. Ulama-ulama dulu tak cerdik belaka hamba lah pakarnya. Ngaji hadis tak erti, tak buat benda bidah, tak gapo. Popok dia akan kecek lagu tu. Sedekah Nabi kata imam popok dia telah keluar sebagaimana anak panah keluar daripada busur anak panah. Siapa dia orang alim pada zaman itu kena kecek mengenai popok dia. Kalau orang tak kecek mengenai kumpulan dia, maka orang itu telah menyembunyikan apa yang diturunkan kepada hamba. Nabi sebut. Lah ni orang tak sekecek bab Wahabi. Bab apa tahulah. Sensitif lah isu ni. Terasa hati. Bab apa dia mau terasa? Dia mau Wahabi kau? Bab apa dia mau terasa hati? Hamba tak terasa. Hamba bukan Wahabi. Bab apa terasa hati? Tak tahu. Nak jerit dalam hamba. Ada ke dia mau ada hati dah tu dengan Wahabi dah tu. Kita bukan Wahabi malu gapo. Takut gapo kecek. Negeri kita pun ahli sunnah wal jamaah. Tak kenali buat dah. Undang-undang tubuh negeri kita ahli sunnah wal jamaah. Dah Asy'ariyah Maturidi. Mak kecek Wahabi tengok takut. Buat forum bab Syiah. Di situ forum bab Syiah. Forum bab Wahabi bila masa nak buatnya? Tak saya buat apa-apa sensitif. Apa sensitif siapa dia? Sensitif kepada Wahabi ikut dia lah. Apa? Patut Syiah tak sensitif bab Syiah. Syiah pula jagalah hati bab Syiah pula. Dah jaga hati siasat Wahabi. Kita ke ahli sunnah wal jamaah. Dok buat kata forum Syiah. Forum Wahabi buat agak sekali. Ambo nak dengar sekali masjid mana berani telah buat sekali. Ketar gegar tak email hok kecek sedap-sedap. Telah buat. Betul forum. Betul kesesatan Syiah Batiniyah lagap. Ya agak sesat Wahabi sekali. Apa tak siroyak? Kau demo dah. Dah lagu mana? Takut apa? Ni ketar nak kecek bab Syiah. Negeri kita sampai bila nak ikut orangnya? Ketar kecek bab Wahabi. Negeri kita ratus tahun dah kita ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba Syiah Wahabi mari 2 3 4 tahun ni. Takut ke dia. Saya baru ni tuan-tuan saya pergi Madinah. Saya dengar kuliah Wahabi. Tuhan ada muka, Tuhan ada tangan. Tuhan ada wajah. Dia hurai makna kata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul ikram. Pada setiap sesuatu pasti akan binasa, kekallah wajah Tuhanmu. Dia kata Tuhan ada muka. Yadullah fawqa aydihim, Tuhan ada tangan. Bagi mereka Tuhan berjirim, Tuhan berjisim. Kita mengaji ilmu tauhid, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala, zat dan sifat.
tetap perbuatan Allah dengan segala makhluk. Macam mana zat Allah bersalahan dengan zat makhluk? Zat makhluk berjirim. Macam batu, kayu, bulan, bintang semua jirim. Zat makhluk berjisim. Sebut jisim, dia ada kulit, ada bulu, ada daging, ada tulang. Itu jisim. Dia ada darah. Itu jisim. Dia kata Tuhan ada muka, Tuhan ada tangan. Tuhan berjisim. Siapa kata Tuhan, siapa takwil, dia kata kafir. Bila tangan ditakwilkan sebagai kuasa, dia kata tak boleh, kafir dia tak. Tuhan kata tangan, tanganlah. Pasal apa kata kuasa? Mereka menentang keras pegangan ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Imam Mansur Maturidi dan juga Imam Abbas Al-Syari. Sebab itu kalau kita tak mendalami sungguh-sungguh, serangan mereka hebat tuan-tuan. Kolej mereka dah ada di Shah Alam. Keluar dari situ boleh pergi Madinah. Tuan-tuan bayangkan. Mereka tak pakai tafsir kita. Saya pergi tuan-tuan di Mekah. Saya pergi Mekah. Mereka bawa melawat satu museum. Dalam museum tuan-tuan penuh kitab. Kitab yang dikarang, saya tengok kitab dikarang oleh ulama-ulama dulu. Semua ada. Tapi rupanya kitab ni, mereka masuk museum. Mereka tak baca di masjid, tak baca di Masjidil Haram, tak baca di Masjid Nabi. Baca semua kitab Wahabi. Kitab lama-lama, semua masuk museum. Ini hakikat yang sedang berada pada hari ini. Kalau kita tak mendalami sungguh-sungguh tuan-tuan, kita bimbang. Tok Guru mati, seorang mati. Mana pergi mengaji luar negeri, mana mengaji cara kita? Ada tuan-tuan dengar? Balik di Masjid Azhar, baca Akhirul Najib. Tuan-tuan jumpa? Tak jumpa lah, tuan-tuan tak jumpa. Mana ilmu ni tuan-tuan, cuma ada di pondok-pondok. Payah dia kata, ni leceh. Dia panggil koman. Wujud lidah bakar ni koman. Itulah tuan-tuan. Kena kita sungguh-sungguh lah. Di Kedah ni banyak pondok pertahan lah sungguh-sungguh. Bagi anak kita mengaji pondok. Kan? Kami di Perak tak ada pondok. Yang ada Perak pondok telefon, pondok polis, pondok tunggu derian. Pondok tunggu bas dah. Pondok mengaji tak ada. Ini cuba kita hidupkan, insya-Allah mudah-mudahan.